Dan Assalamualaikum, salam kripto. Apa khabar tuan-tuan puan-puan? Alright, so dalam video hari ni saya nak cerita sedikit tentang misteri Bitcoin long position ni. Alright, yang mana dekat sebelah ni saya selalu jugalah share dekat, kadang-kadang dekat video ataupun dekat TikTok. Ramai yang nak fahamkan tentang misteri Bitcoin long position ni, and ramai yang tanya juga bilalah benda ni nak collapse. Sebab pada pandangan saya, bila long position ni collapse, dan kemungkinan besar kita boleh tengok the bull run lah ataupun bullish movement based on apa yang berlaku sebelum-sebelum ni. So kalau kita tengok dekat sebelah ni, saya dah mapkan bila mana long position jatuh, time tu Bitcoin hijau, maksudnya Bitcoin akan naik. Dan bila mana long position tu tengah naik dengan mendadak, time tu Bitcoin akan mengalami penurunan. Alright, so kita nak jawab misteri ni. Dan lagi satu adalah saya nak cerita juga tentang teknik manipulation yang dilakukan oleh crypto whales ini berdasarkan yang Bitcoin long position ni lah. Ini sebagai contoh. Alright, sebab apa? Sebab bila kita masuk trading, kadang-kadang kita kena faham bahawa dia ada whale ataupun market maker yang memang control the game kadang-kadang. Alright, maybe untuk kripto yang besar macam Bitcoin ataupun Ethereum perlukan whale yang banyak dan besar. Alright, tetapi untuk altcoin yang kecil pun, kadang-kadang whale yang kecil-kecil pun boleh manipulate juga. Alright, so mungkin sekarang ni bila ada yang dengar ni, mula-mula terus benda yang pertama keluar dekat kepala tuan-tuan puan-puan mungkin kata kripto ni ataupun Bitcoin ni decentralized, macam mana ada orang boleh manipulate? Alright, so sekarang ni saya nak tuan-tuan puan-puan clear sebelum saya masuk ke dalam topik ni, clearkan dua perkara ni. Alright, satu adalah teknologi. Alright, so Bitcoin ni dia adalah satu network yang menggunakan teknologi decentralized. Sebab apa? Sebab yang handle network ni adalah nodes. Alright, so yang ni adalah nodes ni adalah decentralized. Maksudnya tak ada satu centralized entity yang control node ni lah. Alright, so itu dari sudut teknologi. Alright, even Ethereum dan sebagainya, diorang ada a degree of decentralization. Alright, so part tu kita kena clear. Yang kita sebut ni macam kalau kita buat trading dan sebagainya kan, and kalau trading tu kita buat dekat exchange, maksudnya dia adalah centralized walaupun aset tu datangnya daripada teknologi decentralized. Alright, so saya harap tuan-tuan puan-puan faham perkara ni and manage your expectation bila buat trading ataupun bila melabur dalam kripto. Alright, so saya nak tunjukkan lah. Alright, so first thing first, manipulasi kripto di exchange. So inilah cara big whale ataupun market maker ni manipulate kripto dekat exchange. Alright, dia kalau kripto yang besar macam Bitcoin dan Ethereum, nak manipulate dia agak susah dan perlukan dana yang banyak. Tapi untuk altcoin yang kecil-kecil ni senang je nak manipulate. Alright, so first thing first, strategi yang mereka buat adalah mereka akan beli kripto di spot market dan mereka akan short di perpetual. Alright, perpetual ni adalah futures market lah. Okay, so apa yang berlaku adalah trader ni dia perlu hanya bayar funding rate sahaja bila dia hold contract futures yang perpetual ni lah. Sebab contract perpetual ni dia tak ada expiry date. Maybe ada yang buat trading dekat contract futures dan lain dan derivatif yang lain, selalunya dia ada tarikh luput. Alright, tetapi untuk ni dia tak ada tarikh luput. So apa dia buat? Dia perkenalkan funding rate. Alright, so kalau tengok dekat bawah arrow ni pun senang. Dia akan, whale ni akan buy the dip dekat spot exchange, tetapi pada waktu yang sama mereka akan buka short position dekat perpetual lah. Alright, so benda ni boleh diterbalikkan juga. Maybe dia sell dekat spot tetapi dia akan buka long position di perpetual futures. Alright, tapi for the sake of example, saya tunjukkan yang ni lah, buy the dip, short dekat ni perpetual. Alright, so funding rate ni, satu sebab dia tak ada expiry date. Yang kedua adalah dia kena buat funding rate untuk mengikat harga kripto dekat perpetual futures ni kepada harga kripto di spot market.
Okay, so setengah altcoin ataupun even shitcoin ni, alright, dia memang tak ada demand tau. Alright, so macam contoh kan, dia dah list dekat exchange, maybe on hari pertama okay, adalah demand dia spike, lepas tu tiba-tiba drop. Tetapi pada waktu yang lama orang dah takkan banyak nak trade altcoin ni ataupun shitcoin ni. Alright, so apa yang exchange kadang-kadang buat, dia akan buka kontrak perpetual untuk the particular altcoin atau shitcoin yang tak berapa nak go lah, untuk meningkatkan volume dan liquidity. Sebab apa? Sebab bila orang main perpetual, barulah orang akan mula nak beli dan jual dekat spot market. Alright, itulah cara diorang buat. Okay, so kalau tengok dekat gambar ni pun, harga perpetual perlu rapat dengan harga spot. Alright, so bila dia dah jarak dia makin besar, perlu dikecilkan. Okay, so yalah, ni akan tingkatkan demand untuk jual beli di spot supaya dia makin rancak. Kalau tak, token tu memang tak ada orang nak beli, sebab usually orang akan beli token-token yang market cap tinggi, especially Ethereum, Bitcoin, semua tu lah. Okay, so next, kalau saya bagi satu situasi ni, jika harga perpetual ni, okay, boleh tengok dekat gambar rajah dekat bawah ni, kalau harga tu harga perpetual lebih tinggi daripada harga dekat spot, trader ni yang mana buka long position, sebab dia dah short dah kan, duduk long kan, sebab harga crypto time tu tengah naik, so dia buka long position, dia dapat banyak untung dan sebagainya. Alright, so bila dengan keadaan ada jarak yang makin besar, di mana perpetual atas daripada harga spot, trader yang buka long position ni akan bayar kepada trader yang buka short position. Itulah yang dipanggil funding. Okay, so funding ni dia buat, alright, untuk situasi ni situasi time crypto tengah naik, so dia buat benda ni untuk tolak balik harga perpetual ni ke bawah. Alright, so ini akan menjadikan situasi lebih menarik untuk short. Alright, dan juga pada waktu yang sama, dia nak elakkan harga perpetual ni untuk naik lagi tinggi. Kalau tak, gap dia akan jadi besar sangat. Alright, so ini akan kurang menarik untuk long lah. Alright, sebab apa? Yang long trader ni kena bayar dekat short trader, so dia orang mungkin akan hold the break kejap. Dia kata okey lah, mungkin dah boleh take profit ke dan sebagainya, sebab dia tahu dia dah kena bayar dekat short trader yang buka short position. Ini untuk situasi harga perpetual lebih tinggi daripada harga spot, di mana kripto tu tengah naik. Kalau kripto tengah jatuh, alright, ini akan menyebabkan, sebab ramai tengah short kan, dia nampak harga tengah jatuh kan, contoh macam FTX, harga tengah jatuh, lepas tu orang pun short lagi kan, so dia akan increase the gap. Alright, gap di mana harga perpetual lebih rendah daripada harga dekat spot market. Alright, so yang ni pun sama juga, trader yang tengah shorting ni, akhirnya diorang kena bayar trader yang buka long position. Okay, so funding ni pun sama juga, dia nak tolak harga perpetual naik ke atas, supaya hampir sama dengan spot price. Alright, so ini untuk mengelakkan harga perpetual ni turun lagi time orang tengah short. So kuranglah insentif untuk orang nak short the market, sebab dia nampak alamak banyak pula funding rate kena bayar dekat long trader. Okay, so ini saya harap tuan-tuan puan-puan clear part ni. Okay, so next, okay, katakan dalam situasi short, saya ambil situasi shorting lah, alright, di mana perpetual atas daripada spot. Alright, so bila atas daripada spot, dia tengah naik kan. Alright, so orang buka short position, itu situasi dia. So whale yang buka short position ni, dia akan dapat bayaran funding setiap jam dia akan dapat. Alright, okay, so bayaran dia adalah purata peratus perbezaan antara harga perpetual dengan harga spot dalam sejam, and then dia akan bahagi 24. Ni formula dia lah, so kita tak perlu nak fikir sangat. So saya bagi contoh, kalau beza perpetual dengan spot adalah 1% dalam masa sehari, ibaratnya short traders ni dibayar 1% sehari oleh long traders. Orang yang tengah short, tengah harga tengah naik kan, dia tengah buat untung dan sebagainya, end up dia kena bayar 1% kepada short traders. Alright, tetapi saya nak bagi tahu,
1% ni contoh. Kalau kita buka funding rate punya jadual, kadang-kadang 0.01, 0.05% dalam sehari. Ini saya bagi contoh untuk pemahaman. Ada juga yang bagi 1%, tapi bukan dekat Bitcoin lah. Maybe dekat coin-coin yang market cap dia kecil, kadang-kadang ada yang dapat sampai 1% sehari. Alright, tetapi kalau kita tengok Bitcoin, coin yang besar-besar, usually sehari 0.05%, something macam itulah sehari. Tetapi yang whale ni kita kena faham, bila dia buka position, dia bukan buka position 100,000, dia buka position berjuta-juta. So bagi dia 0.1% atau 0.05% sehari pun dah cukup banyak. Alright, so kalau kita memanglah ikan bilis nampak macam tak berapa banyak, tapi untuk mereka benda ni banyak. Alright, so gap ini yang mewujudkan funding rate. Alright, so kesimpulannya jika whale tu tahu harga sesebuah kripto ni bakal jatuh ataupun bakal naik, mereka akan buka, kalau jatuh short position, kalau dia tahu kripto bakal naik, dia akan buka long position awal untuk mendapatkan untung dari funding rate, which menjawab persoalan ini ataupun misteri ini. Kenapa time bear market, time tengah orang takut, time ramai yang duduk short the market, short, kenapa long position ni memang tinggi sangat? Kenapa long position ni sangat tinggi dan kekal dekat atas ni? Sebab whale diorang tahu eventually lepas keadaan sekarang semua reda, alright, dengan isu FTX, isu makroekonomi, geopolitik dan sebagainya, bila keadaan dah reda, bila market dah okey balik, situasi dah bagus balik, Bitcoin akan naik. So that's why diorang buka position ni awal supaya diorang boleh makan funding rate. Yang ramai tengah duduk short, lepas tu mungkin ada kena liquidated dan sebagainya, funding rate semua ni akan diberi kepada whale-whale yang buka long position. That's why bila mana long position ni collapse, waktu itulah Bitcoin akan start naik. Sama macam kita tengok, bila dia collapse, benda tu naik. Sebab apa? Either yang whale-whale besar ni dia dah cukup makan funding rate, lepas ni dia nak buat duit bila harga tu naik ke atas, then dia akan dia takkan manipulate lagi harga. So contoh dalam konteks ni, macam mana dia orang boleh manipulate? Dia tahu kalaulah harga kripto mula naik ke atas, kan diorang dah buka long position, so of course diorang akan dapat profit dan sebagainya. Alright, lepas tu diorang tak boleh lah nak makan daripada funding rate, so dia nak keep on enjoy makan funding rate ni, and dia nak orang buat shorting dan sebagainya. So bila mana dia naik, that's why kadang-kadang kita tengok bila dia pergi satu level ni, seolah-olah susah dia nak naik. Week dia menjadi semakin besar, susah nak naik. Contohnya sekarang ni susah betul nak break 20,000. Alright, sebab apa? Sebab bila dia nak pergi dekat sana, whale ini dia boleh jual Bitcoin atau any crypto dekat spot market. So bila dia jual, setiap kali pergi 20,000 apa, dia akan jual, so that dia akan kekal berada di bawah 20,000, and diorang punya short position pun long position ni bukan kena liquidated, diorang tak perlu nak take profit dulu. Alright, sebab bila dah naik long position diorang nanti akan bagi diorang duit, diorang dah boleh take profit. Sekarang ni diorang tak nak take profit dulu, sebab diorang pun tahu keadaan market sekarang ni tidak sesuai untuk bull run. So diorang buka long position awal, and diorang enjoy yang funding rate sekarang, and bila harga kripto start naik, time tu diorang akan buat profit lah. Alright, tetapi benda ni still bahaya. Kalau contoh, saya tak tahu liquidation level yang buka long position ni dekat mana, tapi kalau dia jatuh dekat certain price level, mungkin diorang boleh kena liquidated. Tengah enjoy makan funding rate, tiba-tiba tengok alamak, position dah hilang. Itu kalau Bitcoin jatuh dengan mendadak atau sesebuah kripto jatuh dengan mendadak. Tetapi kalau dalam situasi kripto yang market cap kecil, whale ni dia akan tahu ada time mana price tu akan jatuh. Sebab apa? Sebab diorang sendiri akan jatuhkan price tu. Itu untuk market cap yang kecil.
Alright. So ini saya tunjuk contoh lah. Kalau tengok dekat Bybit, alright, bukan saya nak galakkan tuan-tuan puan-puan main futures dan sebagainya. Itu depends on tuan-tuan puan-puan lah. Tetapi saya nak tunjukkan liquidation price calculator. Alright. So contoh leverage ni tak kira 1x ke 100x ke. Yang penting adalah berapa banyak margin yang whale tu ada. So for example, alright, let's say quantity dia 1 Bitcoin lah. Alright, 1 Bitcoin. So entry price dia berapa? Okay, entry price sekarang ni berapa? 16,837 contoh, 16,837. Okay. So ambil yang cross, lagi senang. Okay, berapa? 16,837. Alright. So balance ada berapa banyak balance? Kalau balance dia kecil, liquidation price ni sangat rapat. Contoh, kalau 1 Bitcoin rasanya balance at least kena ada 1,000. Okay. So maksudnya kalau dengan balance 1,000, liquidation price dia adalah 15,940. Sangat bahaya, sangat rapat. So whale of course dia takkan nak letak balance 1,000 tuan-tuan puan-puan. Dia akan letak berjuta. Contoh, kalau berapa? 10,000, 6,935. Boleh kira selamat lah. Kalau 100,000 0.5. Alright. So ini adalah berapa banyak duit yang ada available balance. So whale ni bila dia buka position, dia takkan letak semua and sampaikan dia punya available balance dia rendah. Tak, dia punya available balance dia pun tinggi supaya dia boleh selamatkan diri daripada liquidation. Contoh kalau dia beli 100 Bitcoin, 100 Bitcoin, inilah tengok leverage tak mainkan peranan. Dalam konteks ni leverage tak mainkan peranan. Okay, let's say quantity dia beli 100 Bitcoin. Tak cukup. 100,000 ni tak cukup. Jadi dia kena ada balance berapa? 1 juta, 10 juta. Kalau 10 juta baru dia safe. Alright, safe daripada kena liquidated daripada position ni. Alright. So inilah dia. Ni contoh lah nak guna liquidation calculator. That's why bila whale ni yang main futures dan sebagainya, diorang pastikan balance diorang ni besar supaya diorang tak kena liquidated. Contoh kalau yang main kecil-kecil ni, let's say 1 Bitcoin, tapi balance dia berapa? 1,000, tak cukup. Most to most you can get liquidated. Sebab dari 16,000 ke 15,000 sekejap je dia boleh pergi. Alright. So kalau contoh letak yang 10,000, 6,000, maybe yang ni payah sikit, dia akan ambil masa yang lama. Alright. Tapi still bila dia buat penurunan, of course mengalami loss yang banyak lah. Tetapi still whale ni diorang akan dapat duit, diorang makan duit daripada funding rate. So walaupun diorang negatif, diorang tak kisah sebab diorang boleh makan duit daripada funding rate. Sebab dia tahu maybe contoh kalau dalam position ni, maybe dia dah tahu okay, harga Bitcoin tak akan pergi 6,000. Dia predict paling pun dia akan turun 12,000, 10,000. Alright, still dia tak kena liquidated. Tetapi bila dia start buat U-turn naik atas balik, then time tu dia dah enjoy dah makan funding rate. Lepas tu dia akan enjoy take out profit daripada position yang dia buka. Alright. So itulah dia sedikit sebanyak sharing on persoalan ni. Kenapa long position ni tak collapse dan sebagainya. Saya akan tunggu long position ni untuk collapse sebab yang tu adalah sihat untuk spot market. Tetapi pada waktu yang sama, saya nak tuan-tuan puan-puan fahamkan this long position and short position and macam mana whale ataupun market maker ni tengah manipulate situasi market sekarang untuk mereka membuat untung. Alright, so benda ni penting untuk kita faham so that kita tahu who are we against with. Alright, sebab market crypto bila kita buat trading, yalah time bull run ramai yang tunjukkan seolah-olah perkara ini mudah, tetapi ada banyak misteri di sebalik exchange, okay, di sebalik whale strategi yang kita kena belajar dan kita kena fahamkan so that kita punya trading game akan menjadi lebih berkesan. Alright, so itu saja video tentang misteri ni. Saya harap tuan-tuan puan-puan create engagement untuk video ni, like, komen dan share supaya ramai yang faham
dan ramai yang tidak terkesan bila buat trading. Alright, sebabnya ramai yang agak naif. Dia rasa the whole crypto is decentralized. Okay, so yang penting kita kena faham teknologi bila guna blockchain itu adalah decentralized, tetapi when comes to market, it's still centralized and boleh ada manipulation dan sebagainya. Alright, so insyaAllah kita akan jumpa di dalam video akan datang. Jangan lupa untuk like, comment, share dan follow. Yang baru tengok video ni, make sure follow sebab ini adalah video yang sangat-sangat penting. Alright, Assalamualaikum dan salam kripto.